Hai, apa khabar anda semua? Harap anda semua sihatlah. Seperti yang kita tahu, kisah pahlawan Melayu Mat Kilau kini menjadi sebutan ramai. Selepas kisahnya difilmkan dan menjadi filem paling laris di Malaysia. Setakat video ini dirakam, kutipan filem tersebut sudah mencecah RM61 juta. Sepanjang 17 hari ditayangkan di Pawagam. Walaupun macam-macam kontroversi, tapi filem ini boleh dianggap sebagai filem terlaris dan berjaya. Kali ini Akmal nak membahaskan tentang pahlawan Melayu yang juga merupakan kawan baik ataupun sahabat baik Mat Kilau, iaitu Mat Lela. Mat Lela bin Buang berasal dari kampung Luit Maran Pahang, merupakan kawan baik Mat Kilau. Kedua-dua mereka mempunyai ilmu kepahlawanan yang sangat hebat. Tapi Mat Lela seorang yang berahsia dan tak suka untuk menonjol. Beliau mempunyai ilmu kepahlawanan yang setanding dengan Mat Kilau. Mungkin mereka berguru bersama. Katanya beliau terlalu banyak menyimpan rahsia. Para pemberita pernah datang untuk bertemu beliau untuk mencungkil rahsia tentang hubungan baik dia dengan Mat Kilau. Bila soalan diajukan, beliau hanya kata beliau pernah dengar nama Mat Kilau. Dalam erti kata lain, beliau mengatakan beliau tak kenal lah. Tapi sedangkan Mat Kilau sering bertandang ke rumah beliau. Itulah akrabnya seorang sahabat bernama Mat Lela. Rahsia tidak akan sekali-kali dibocorkan kerana sumpah telah dilafazkan bagi merahsiakan identiti masing-masing. Pada 1941, zaman penjajahan Jepun, orang-orang kampung melarikan diri masuk ke dalam hutan untuk menyelamatkan diri. Tapi Mat Lela tidak melarikan diri. Sebaliknya, beliau menunggu di kampung tersebut seorang diri. Betapa hebat dan betapa kentalnya semangat perjuangannya. Beliau menentang tentera Jepun dengan seorang diri. Seorang diri menentang tentera-tentera Jepun yang ramai. Kemasukan tentera-tentera Jepun ke kampung tersebut tidak sesekali menggentarkan beliau. Pada ketika itu, tak ada rumah ataupun kedai yang berjaya diselongkar oleh tentera Jepun kerana pergerakan mereka sering terhalang ataupun dihalang oleh Mat Lela. Walaupun tentera Jepun ni ramai, tapi mereka tak mampu untuk menangkap Mat Lela kerana jasadnya tak dapat dilihat, atau dalam erti kata lain atau bahasa mudahnya, tak dapat dilihat oleh mata kasar. Ramai tentera Jepun yang berjaya dicederakan oleh Mat Lela. Walaupun mereka ramai, tapi mereka tak mampu untuk melawan Mat Lela yang seorang diri. Sampailah tentera Jepun ni rasa pelik. Mereka tak mampu untuk melawan Mat Lela yang seorang, sedangkan mereka ramai. Akhirnya mereka berundur dari kampung tersebut. Katanya ketika Mat Lela berada di dalam hutan, beliau diterkam oleh beruang yang sangat besar dan beliau digigit dan dicakar. Tapi dengan ilmu yang ada, kulitnya tak terjejas langsung, tak ada kesah-kesah yang dicakar. Dikatakan sumber rezeki Mat Lela pada ketika itu adalah batang nibung kerana permintaannya yang tinggi. Sebagai seorang yang berilmu dan hebat seperti sahabatnya Mat Kilau, sudah tentulah orang nak tahu siapakah Mat Lela dan orang nak tahu apa ilmu dia dan sebagainya lah. Tapi beliau seorang yang pandai menjaga rahsia. Sebagai kawan, beliau sangat-sangatlah berpegang teguh ataupun berpegang kepada janji dan sumpah. Mat Lela seorang tokoh yang tak mahu ditonjolkan. Beliau dilaporkan meninggal dunia pada tahun 1995 pada usia 118 tahun akibat sakit tua, dan jasadnya dikebumikan di kampung Mercon Nenasi Pekan. Kalau difikirkan, besar pengorbanan pahlawan-pahlawan Melayu suatu ketika dulu demi membebaskan tanah Melayu dari genggaman penjajah. Sebenarnya banyak lagi pahlawan-pahlawan Melayu yang hebat dan berani. Semoga sedikit sebanyak kita belajarlah dari kisah ni, terutamanya tentang berpegang kepada janji. Sebagai sahabat yang berpegang kepada janji, dan kalau kita hebat, tak semestinya kita perlu tunjuk. Ada kalanya kita perlu berahsia. Setakat itu saja untuk video kali ini. Kalau anda suka, bolehlah consider untuk subscribe. Semoga kita berjumpa lagi.